Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Syahabuddin di dalam channel YouTube saya. Hari ini saya nak react tentang satu isu, satu video yang dikeluarkan oleh Zul Yahya, seorang artis dan sudah berhenti daripada menjadi artis. Dan dia cerita pasal sebab dia tinggalkan ataupun dia berhentikan anak-anak dia daripada sekolah. Jadi kita nak react tentang video beliau. Mungkin ada manfaat yang kita boleh ambil satu dua insya-Allah. Okey, ini adalah video. Kita dengar daripada awal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa nassalli ala rasulih karim amma ba'd. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh summa amma ba'd. Okey. Kita nak berbalik kepada topik pentingnya agama melebihi daripada segala-galanya. Pentingnya ilmu akhirat, ilmu agama daripada segala-gala ilmu. Tajuk ni bagus, tapi biasanya ini tajuk-tajuk yang tabligh bagi ni. Daripada segala-gala tujuan. Kalau perasan di belakang Zul ni ada satu buku Fadailul A'mal. Itu buku tabligh lah. Tujuan kehidupan kita hari ini untuk dapatkan akhirat, bukan tujuan kita hari ini untuk dapatkan dunia. Kita kembalikan kepada topik yang sangat hangat hari ini diperkatakan daripada isu yang saya post sebelum ini berkenaan saya memberhentikan anak-anak saya daripada sekolah. Saya tidak membiarkan anak-anak saya membesar dalam kefakiran ilmu agama dalam suasana. Okey, kita kena faham apa yang dia maklumkan, bahawa dia berhentikan anak dia daripada sekolah sebabnya dia tak nak anak dia tak ada pengajian, tak ada ataupun kefakiran ilmu agama. Okey, itu kebimbangan dia. Yang hari ini kita boleh lihat perubahan yang sangat mendadak dalam sistem kehidupan manusia. Dia membolehkan agama dalam anak-anak kita menjadi lebih, macam mana nak cakap, lebih teragak-agak, lebih tak selesa. Sebab itu saya berhentikan anak-anak saya daripada sekolah. Kenapa? Kerana saya nak bagi fokus tumpuan untuk anak-anak saya mendalami ilmu agama. Tak nak bagi macam saya. Okey, dia berhentikan anak dia daripada sekolah untuk fokus mendalami ilmu Al-Quran dan tak nak jadi macam dia. Maksudnya tak nak jadi artis lah. Tak nak jadi artis. Okey. Saya yang fakir ilmu agama, yang jahil dalam ilmu agama, yang pernah hidup dalam kehidupan yang penuh dengan macam-macam kehidupan dunia. Jadi saya nak anak-anak saya hidup dalam suasana agama, kemanisan agama. Jadi saya berhentikan mereka sekolah. Tapi saya tidak membiarkan mereka kefakiran ilmu. Ilmu yang mana yang lebih baik bagi mereka, iaitu ilmu agama. Kerana dalam ilmu agama itu insya-Allah bila mana mereka membantu agama, pasti dan pasti Allah SWT akan bantu mereka. Kenapa Quran dan sunnah tak boleh diangkat setinggi-tingginya hari ini? Cuba fikir, bagaimana suasana agama hari ini dalam kehidupan kita hari ini? Kehidupan umat Islam di Malaysia. Tak payah cerita tempat lain lah, cerita dalam negara kita. Bagaimana Quran dan sunnah hari ini tak boleh nak diangkat setinggi-tingginya. Sedangkan itulah perkara yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita sebelum Nabi wafat. Kalau kita, saya sendiri tak korbankan masa anak-anak saya di sekolah, saya korbankan masa anak-anak saya untuk mengaji, untuk habiskan Quran dalam hati, untuk letakkan Quran dalam hati mereka. Saya mungkin fikir Zul ni dia berhentikan anak-anak dia sekolah nak masukkan anak-anak dekat tahfiz kot. Tapi saya tak pasti. Bunyi macam tu. Untuk meletakkan sunnah dalam hati mereka. Untuk mereka juga dapat membawa perkara ni dalam kehidupan mereka nanti. Untuk memberi manfaat kepada kehidupan manusia ketika mereka membesar nanti. Inilah yang perlu kita fikirkan. Bukan fikir, kalau tak pergi sekolah tak boleh jadi doktor. Tak pergi sekolah tak boleh jadi lawyer. Tak boleh jadi cikgu. Adakah itu kejayaan yang dapat menyelamatkan manusia? Belum tentu lagi. Tak perlulah anak-anak saya nak jadi pakar dunia. Cukuplah mereka boleh letakkan
kemanisan Al-Quran dalam hati mereka, kemanisan sunnah dalam hati mereka. Kerana ini saya yakin akan membawa kejayaan dunia dan akhirat. Okey, ini adalah video beliau dan video ini sebenarnya video ni selama 36 minit lebih kurang, dan anda boleh tengok video ni secara terus, secara penuh di Facebook Zul Yahya sendiri. Tapi cumanya yang kita ambil tadi yang sedikit lebih kurang dalam 3 minit tadi, yang tu mungkin kita anggap sebagai hampir keseluruhan intipati yang nak dijelaskan di dalam video 36 minit tadi. Ada beberapa perkara yang saya dapat detect di situ. Yang pertama, dia berhentikan anak dia daripada sekolah disebabkan kebimbangan dia terhadap dunia hari ini, dan dia tak nak anak dia sibuk dengan ilmu dunia, biar dengan ilmu akhirat. Dia nak anak dia ada kefahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, itu argumen dia. So saya nak react sikit tentang isu-isu macam ni sebab alhamdulillah hadzal fadl rabbina, sejak tahun 2009 saya dah bantu pelajar untuk sambung belajar ke Timur Tengah, pergi sambung belajar ke Mesir, Jordan, Maghribi, Arab Saudi. Majoriti 90% adalah pengajian Islam. Manakala mungkinlah 10% tak sampai lah, 2-3 orang saja yang kita uruskan untuk ambil engineering, ambil perubatan dan sebagainya. Tapi cumanya bila kita dengar isu-isu seperti ini, iaitu berhentikan anak daripada sekolah, dan ibu bapa sendiri menyebutkan tentang hal itu, dan mereka sendiri yang memberhentikan anak di sekolah. Jadi saya terasa terpanggil untuk nak menjelaskan isu-isu ni. Sebelum tu, kita nak kena jelas tentang ilmu agama ataupun ilmu. Semua ilmu, semua apa yang kita lakukan di atas muka bumi ni akan dibawa balik ke hadapan Allah SWT. Akan dibawa balik kepada Allah. Dibawa balik akhirat. Jadi semua benda yang kita lakukan ini adalah berasal ataupun berakhir dengan akhirat. Tak kiralah ilmu agama ke, ilmu yang kita kata pelajaran agama ke, ataupun perubatan ke, ataupun pendidikan ke, fatwa ke, ataupun perakaunan dan sebagainya. Semua itu akan dibawa balik di hadapan Allah. Jadi itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat di hari akhirat ataupun memberi mudarat di hari akhirat. Orang yang mengaji agama, baca Quran bagus pun, tahu hukum akan fiqah pun, tak semestinya ilmu dia itu memberi manfaat kebaikan di hari akhirat. Kemungkinan dia juga memberi keburukan di hari akhirat nanti. Seperti hadis yang biasa kita faham, iaitu seorang lelaki yang di hari akhirat dia akan diseksa dengan tali perut dia berpusing-pusing. Berpusing-pusing. Dia ini adalah orang mengaji agama. Jadi macam tu juga keadaan dia. Kita kena faham ilmu ni. Ilmu agama ni ada dua, ataupun ilmu di dalam pengajian agama ni ada dua. Yang pertama ilmu fardu ain. Yang kedua ilmu fardu kifayah. Yang ni yang biasa orang duduk caca marba dari sudut kefahaman dan sebagainya ni. Ilmu fardu ain, benda senang je, dua je, iaitu tauhid dan juga hukum hakam ataupun halal dan juga haram. Jelas daripada hadis Nabi sebut bunyal islamu ala khamsin, syahadata la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajjal bait wa shaum ramadan. Nabi sebut Islam ini terbina atas 5 perkara. Yang ni fardu ain ni. 5 perkara, iaitu hang mengucap 2 kalimah syahadah, hang puasa, hang solat, hang puasa, hang bayar zakat dan hang pergi haji. Yang ni adalah fardu ain. Semua orang. Fardu ain maksud apa? Doktor kat universiti, doktor dekat hospital, pensyarah dekat universiti, pakcik tukang sapu sampah, nelayan, semua kena tahu tentang perkara ni. Semua kena tahu dan semua kena belajar. Dan dia bukan perkara sampingan, dia perkara wajib. Dan dia bukan sekali belajar, dia terus improve. Kita umur 30, 40, 50, 60 tahun. Adakah kita sudah perlu berhenti mengaji? Kita kata, oh aku dah habis mengaji dah. Tak. Kita perlu terus lagi belajar. Improve lagi. Ambil wuduk, solat, puasa kita. Bukan kita kata, oh cukup, itu dah yang paling bagus tak? Kita perlu tambah lagi. Betapa ramai lagi orang tak tahu tentang sunat memasukkan air ke dalam mulut dan juga hidung sebelum wuduk. Dalam wuduk, siapa yang tak tahu lagi tentang
sunat meminum lebihan air selepas wudu. Banyak lagi yang kita tahu. Sebab tu Haifah Abdul Rahman tulis satu buku 100 sunnah Rasulullah yang dilupakan, yang hampir dilupakan, terbitan Santai Ilmu Publication. Buku tu bukan tuju kepada orang awam saja, dia tuju kepada ustaz-ustaz juga. Jadi ilmu agama yang fardu ain ni sentiasa perlu untuk kita improve. Hukum hakam, halal haram yang jelas je. Apa yang jelas? Iaitu perkara yang jelas benda tu haram, tak boleh makan. Contohlah bab makan kan. Bab makan minum, benda tu jelas halal ataupun tak jelas keharaman dia, maka dia adalah halal. Asalnya perkara itu halal. Kemudian kalau contoh perkara tu memang jelas-jelas haram, arak boleh minum tak? Tak boleh. Tapi kalau arak, sebatian arak yang kita sebut daripada awal iaitu ikatan alkohol, kemudian dia ada ikatan yang lain daripada alkohol tu, dia banyak ikatan dia dan mengubah sifat. Yang tu dah jadi perkara syubhah yang memerlukan kepada mufti ataupun ahli fatwa, majlis fatwa untuk menjawabnya. Dia dah tak jadi fardu ain. Fardu ain yang jelas halal, yang jelas haram. Yang jelas halal, yang jelas haram. Itu jelas. Senang saja. Semua orang kena tahu yang tu. Semua. Tak kira siapa pun. Tak kira artis pun ataupun tak artis. Semua kena tahu. Ustaz ke tak ustaz, semua kena tahu. Ini fardu ain. Satu lagi fardu kifayah. Fardu kifayah bukan semua orang. Sebahagian orang sahaja. Dia adalah perkara penting untuk dilakukan, untuk kita involve, tapi bukan semua orang perlu involve. Contoh dalam bab fatwa. Bab vaksin, contoh sekarang ni, isu vaksin. Vaksin harus ataupun haram. Harus untuk digunakan, harus untuk ambil suntik vaksin Pfizer tu, ataupun tak harus, ataupun ia adalah haram. Yang ni bukan kita bagi fatwa. Bukan kita ni, bukan saya yang bagi fatwa, bukan Zul bagi fatwa, bukan pakcik belakang rumah kita bagi fatwa, bukan ustaz di masjid kita bagi fatwa. Tapi yang perlu keluarkan fatwa adalah majlis fatwa. Majlis fatwa itu fardu kifayah. Fardu kifayah, dia bukan fardu ain. Dia fardu kifayah. Bila ada sebahagian orang telah memenuhi bahagian berkenaan, maka telah selesai. Jadi itu juga pengajian agama. Perubatan contohnya, selain daripada pengajian fatwa contoh. Perubatan juga adalah sebahagian daripada fardu kifayah. Bagaimana kita nak kata adab-adab yang perlu dijaga dalam etika perubatan Islamika. Perlu ada orang Islam yang masuk dalam bidang tu. Jika tidak, tak ada orang yang boleh kawal. Demikian juga dalam bahagian perakaunan, dalam bahagian perundangan, politik dan sebagainya. Yang ni adalah fardu kifayah. Nampak? Jadi kita ada beza di antara fardu ain dan fardu kifayah. Tak bolehlah kita kata, yang fardu kifayah ni, yang pergi jadi doktor ni, yang pergi jadi accountant ni, yang pergi jadi hakim ni, yang ni semua tak manfaat kepada hari akhirat. Tak betul tu bang. Tak betul. Sebab ini adalah fardu kifayah. Tapi kalau dia adalah doktor, tapi tiba-tiba dia solat pun tidak, apa pun tidak, masalah dia bukan pada fardu kifayah dia. Masalah dia pada fardu ain dia. Jadi kita kena jelas benda tu. Itu pertama dan kedua. Kemudian berkaitan tentang berhentikan anak daripada sekolah. Tak apa berhentikan anak daripada sekolah jika yang pertama, anda berhentikan daripada sekolah kerajaan untuk dia masuk ke sekolah swasta disebabkan sekolah itu lebih baik daripada sekolah kerajaan. Ataupun anda tukar daripada sekolah swasta, berhentikan daripada sekolah swasta untuk masuk sekolah kerajaan kerana silibus sekolah kerajaan lebih baik. Ataupun anda berhentikan daripada sekolah kerajaan, tak masuk sekolah swasta, anda buat homeschool. Ajar anda di rumah. Anda ada kemampuan tu, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau anda dekat rumah pun tak buat apa, mengaji pun tidak, nak ajak anak bukan senang. Kita sendiri sekarang PDPR ni, ajak anak,
Teruk, susah nak ajak anak ni. Susah sungguh. Tapi kalau ada orang yang ada kemampuan, memang ada orang ada kemampuan. Ada kemampuan untuk ajar anak dia membaca, menulis, mengira, silakan, tak ada masalah. Tapi peringatan, ini hanya untuk peringkat sekolah rendah. Jangan peringkat sekolah menengah awak buat benda yang sama. Awak tak masukkan dia ke tempat formal. Kadang-kadang ada orang dia nak buat macam mana tahu? Sekolah rendah, dia berhentikan, kemudian dia masukkan sekat dalam mahat tahfiz. Dia nak bagi budak ni hafal Quran. Saya okey kalau mahat tahfiz itu habis sampai umur 12 tahun. Tapi kalau mahat tahfiz sampai umur 16, 17, 18 tahun, daripada kecil sampai 18 tahun masuk mahat tahfiz saja, saya tak cadangkan, sebab practicality yang saya lihat daripada interview ramai orang yang lepasan tahfiz ini, mereka tak hafal pun. Dapat sijil 30 juzuk. Kita tebuk juzuk pertama tak lepas. Yalah, ada sebahagian yang baguslah. Tapi kita kena tengok yang bagus tu dekat mana, berdasarkan kepada sekolah dia juga. Tapi majoriti sekolah tahfiz yang tumbuh macam tu saja tu, dia tak ada pemikiran masa depan. Maksudnya anak murid aku ni biar mengaji kat sini, habis Quran habislah. Dia tak ada okey lepas ni nak sambung mengaji dekat mana, nak sambung belajar dekat mana, bagaimana masa depan anak-anak murid aku. Pihak mak bapak pula kata, tak apa, kita memang bagi kepada sekolah yang boleh fikir ke depan. Sekolah kata biar mak bapak yang fikirlah, kali jadi macam tu. Majoriti, dengar betul-betul, majoriti budak yang masuk tahfiz sampai umur 18 tahun, mereka tak dapat hafal Quran dengan baik. Majoriti, bukan semuanya. Dan ini berlaku pada mahat tahfiz yang tidak terlalu formal. Tapi kalau mahat tahfiz yang berstruktur, yang dikelolakan oleh Jabatan Agama Negeri ataupun diuruskan oleh kerajaan, yang ni biasanya bermanfaat, biasanya diorang lebih baik lah, macam tu. So kena fikirkan tu dulu. Kemudian apa yang berlaku, yang pengalaman saya, ramai parent datang nak pergi sambung belajar sebab dia orang kan minat agama, nak bagi anak mendalami ilmu agama. Umur 18 tahun nak minta anak untuk sambung belajar di Universiti Islam Madinah, nak sambung ke Universiti Al-Azhar Mesir, nak sambung di Maghribi, nak sambung di Qatar. Tapi SPM tak ada. Sedangkan syarat untuk masuk ke situ kena ada SPM. Yelah, kata pakcik-pakcik kita dulu pergi tak ada SPM pun. Ya, mereka ikut prosedur pendidikan pada zaman itu. Pada zaman sekarang sudah tidak begitu. Mereka perlukan SPM, perlukan sekolah yang formal. Jadi pastikan waktu sekolah menengah, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, maksimum tingkatan 4. Kalau tak masuk sekolah mana pun, tingkatan 4 mesti ambil SPM. Maksudnya sudah masuk silibus SPM. Ambil silibus SPM. Tingkatan 4, tingkatan 5. Ambil SPM. Baru budak tu boleh sambung belajar. Mak bapak kena kata, kita nak ilmu akhirat dan sebagainya. Tapi, dan kita kata, tak payahlah anak-anak kita nak fikir, nak jadi macam ni, nak jadi macam ni. Biar jadi macam ni. Kita tak tahu apakah cita-cita anak-anak kita. Apakah mimpi anak-anak kita. Mereka juga bermimpi. Jangan biarkan hanya kita saja boleh bermimpi. Mereka juga bermimpi. Dan ini adalah keharusan. Nak jadi artis, tak ada masalah. Kita betapa ramai artis yang lebih baik daripada ustaz-ustaz. Akhlaknya, perbuatannya. Tidaklah kita kata semua artis itu jahil. Buktinya, kita tengok ni, Zul Yahya. Antara orang yang bagus. Jadi begitu keadaan dia. Jadi kita tidaklah boleh menjadikan anak-anak kita itu uji kaji kita. Jangan begitu. Ikut flow yang sebaiknya. Jangan buang masa mereka pada perkara yang tidak manfaat. Ingat, kadang-kadang kita kata nak bagi dia menghafal Quran dan sebagainya. Tapi akhirnya dia tak menghafal Al-Quran. Dia buang masa. Ini yang selalu berlaku. Saya ingatkan sungguh-sungguh. Tolong. Kalau daripada sekolah rendah sampai 12 tahun, 13 tahun pun tak apa.
nak belajar di Mahat Tafiz ataupun nak mengaji sendiri, tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Tapi bila selepas itu, tolong jangan biarkan anak-anak anda tidak ada pendidikan formal. Pastikan dia ada pendidikan formal supaya dia boleh bermimpi dan merealisasikan mimpinya dengan lebih jauh. Moga-moga ada sedikit perkongsian saya yang dapat memberi manfaat kepada anda dan kepada saya juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.